think he speaks Farsi. Madinah Al-Munawwarah begitu tenang sewaktu menyambut ketibaan kami pada senja yang hening ini. Kami tergamam seketika kerana terpesona. Barangkali begitulah terpesonanya penduduk Madinah ketika menerima kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiba dari Makkah Al-Mukarramah sewaktu hijrah. Dari terbit mentari hinggalah ke larut malam, kota Madinah hidup sekali dengan cahaya lampu neon dengan dipenuhi pelbagai kegiatan urus niaga, bagaikan ingin menyemarakkan sunnah warisan peninggalan Rasulullah yang sememangnya bijak dalam urusan berjual beli. Di kota inilah, akhirnya kami menamatkan pengembaraan, menjejaki riwayat para anbiya dan mursalin. Madinah Al-Munawwarah, sebuah lagi kota kosmopolitan bersejarah di Arab Saudi, terletak 250 km di sebelah timur Laut Merah. Penduduknya berjumlah sekitar 500,000 orang. Sesuatu yang dapat dirasakan oleh ramai yang berkunjung ke kota ini ialah kemesraan yang terdapat pada penduduknya. Sifat ramah mesra penduduk Yathrib yang mendapat gelaran Al-Ansar yang bermaksud penolong muhajirin, pendatang dari Makkah semasa hijrah itu, terus membudaya sehingga kini. Tibanya Rasul di Madinah membawa seruan perdamaian dan persaudaraan. Bani Aus dan Khazraj yang sekian lama bersengketa, baginda damaikan. Golongan muhajirin dan ansar dipersaudarakan. Persaudaraan Islam ketika itu diikat dengan simpulan iman yang amat kokoh. Namun siapa sangka, bumi yang damai ini pernah dibasahi darah para syuhada yang berjuang demi menegakkan risalah ilahi. Pada tahun ketiga hijrah, Rasulullah mendapat tahu bahawa gerombolan tentera musyrikin Makkah sedang bergerak menuju Madinah. Rasulullah lantas mengadakan perbincangan dengan sebahagian umat Islam Madinah mengenai strategi bagi menghadapi musuh yang mendatang. Baginda mencadangkan penduduk Madinah bertahan di kota Madinah sahaja. Cadangan baginda tidak dipersetujui oleh suara ramai. Baginda akur dan tentera Islam disiapkan lalu bergerak menuju Uhud. Di dalam perjalanan, 300 tentera Islam berpatah balik ke Madinah kerana termakan hasutan Abdullah bin Ubay yang munafik. Dengan kekuatan 700 orang inilah, tentera Islam berhadapan dengan 3,000 orang tentera musyrikin Makkah. Pasukan pemanah kaum muslimin ditempatkan di atas Jabal Rumad di Uhud dan diperintahkan Rasulullah untuk tidak berganjak walau apapun yang berlaku. Malangnya, pasukan pemanah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah lalu turun meninggalkan kedudukan strategik mereka untuk menyelamatkan harta rampasan perang. Dalam peperangan dahsyat itulah gugurnya 70 syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah, dan di makam syuhada di Uhud inilah mereka disemadikan. Peperangan Uhud adalah perang kedua yang diketuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertempuran itu, Rasulullah telah tercedera, keningnya luka dan giginya patah, dan ramai di antara tentera Islam yang gugur syahid. Sesungguhnya perang Uhud mengajar kita arti patuh kepada arahan dan peri pentingnya beristiqamah dalam niat dan tujuan sesuatu amalan. Perang Khandaq pula membuktikan sifat akrab dan kesungguhan umat Islam ketika berhadapan dengan ancaman musuh. Pada masa itu, umat Islam belum mahir dalam muslihat peperangan.
Yang mereka tahu hanyalah peperangan secara berhadapan seperti di dalam perang Uhud. Muncullah ketika itu ada Salman Al-Farisi yang mencadangkan taktik menggali parit kepada Rasulullah. Akhirnya, umat Islam memenangi perang Khandaq setelah bekerja keras menggali parit. Bayangkanlah betapa panjangnya parit yang digali umat Islam dari sini hingga nun jauh di bukit sana sewaktu perang Ahzab atau perang yang lebih dikenali perang Khandaq. Jaga sikit. Tentu sekali berperang itu bukan suatu budaya peninggalan Rasulullah dan sekalian para anbiya dan mursalin. Ia hanyalah alternatif terakhir kiranya maruah agama, diri, keluarga dan negara diancam musuh. Selagi mungkin penyelesaian secara aman itulah menjadi dasar bicara. Barangkali puluhan masjid yang dibina pada zaman Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin adalah manifestasi diplomasi Islam. Sebuah masjid yang sempat kami ziarahi ialah Masjid Al-Ghamamah yang bererti kumpulan awan. Pernah diriwayatkan Rasulullah SAW solat istisqa di sini dan berdoa agar Allah menurunkan hujan. Selesai saja berdoa, kelihatan gumpalan awan di langit dan hujan pun turun. Sempena peristiwa tersebut, masjid ini dibina dan dinamakan Al-Ghamamah. Di masjid ini juga Rasulullah dan para sahabat mendirikan solat sunat Aidilfitri yang pertama. Pengembaraan kami terus membawa kami menziarahi Masjid Qiblatain. Masjid yang juga dikenali sebagai Masjid Bani Salamah ini mencatatkan perubahan penting dalam sejarah Islam. Di masjid inilah diturunkan wahyu yang memerintahkan Rasulullah mengalihkan kiblat ke Baitullah Al-Haram di Makkah setelah 16 bulan solat menghadap Masjidil Aqsa. Pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam solat menghadap ke Masjidil Aqsa hingga turunnya wahyu yang mengarahkan baginda menukarkan kiblat ke Masjidil Haram. Pada dinding bahagian masjid ini yang menghadap ke Baitul Maqdis tercatat ayat 144 surah Al-Baqarah yang ditulis dengan tinta berwarna emas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 144 mafhumnya, maka hadapkan muka kamu ke Masjidil Haram dan di mana-mana pun kamu berada, hadapkan muka kamu ke arahnya. Antara yang menarik tentang catatan itu ialah terdapatnya penjelasan mengenai ayat Quran tersebut di dalam bahasa Melayu di dinding masjid. Kami meneruskan perjalanan menjejaki kesan warisan para anbiya dan mursalin dan akhirnya singgah di Masjid Jumu'ah yang mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Setelah meninggalkan Quba dan menghampiri kota Yathrib dalam misi hijrah, Rasulullah bersama Abu Bakar menjadi tamu Bani Amr bin Auf dan kemudiannya menjadi tamu pula kepada Abu Ayyub Al-Ansari setelah tiba di kota Yathrib. Ketika bersama Bani Amr bin Auf, Rasulullah menerima wahyu daripada Allah yang mensyariatkan kewajiban solat Jumaat. Dan disinilah Rasulullah serta para sahabat menunaikan solat Jumaat buat pertama kalinya dalam sejarah Islam. Bersempena peristiwa bersejarah itu, di tempat ini didirikan masjid dan ia dinamakan Al-Jumu'ah. Masjid An-Nabawi begitu indah dan menawan sekali. Kami terpegun dengan keanggunannya, lalu terhimbau dengan kisah pembinaannya.
Langkah pertama Rasulullah SAW setibanya di Madinah ialah membina sebuah masjid di atas keping tanah tempat unta baginda berhenti. Dahulunya masjid ini cuma binaan tembok dan ketulan-ketulan batu yang disusun dan meratapkan pelepah-pelepah tamar. Lantainya pula hanyalah tanah. Rumah Rasulullah terletak bersebelahan masjid, tetapi setelah wafat, Rasulullah dimakamkan di dalam rumahnya sendiri. Masjid An-Nabawi diperbesarkan sehingga memasukkan rumah baginda di dalam kawasannya. Apa yang anda saksikan ini adalah rakaman eksklusif. Inilah bagian dalaman utama Masjid An-Nabawi, masjid yang penuh keberkatan, tumpuan umat Muhammad selepas Baitullah Al-Haram di Makkah. Besarnya pahala bersolat dan makbulnya berdoa di kawasan ini menyebabkan ia penuh sesak dan menjadi rebutan orang ramai yang mengunjungi Masjid Nabawi ini. Inilah kawasan Raudah, pusat tumpuan beribadah paling utama di dalam Masjid An-Nabawi. Umat Islam tidak melepaskan peluang bersolat dan berdoa di sini. Setiap malam selepas solat Isya, masjid ini sunyi kerana ditutup sehingga menjelang subuh untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan. Kru TV3 adalah satu-satunya stesen televisyen asing setakat ini yang dibenarkan membuat penggambaraan di dalam masjid. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman dari taman-taman di syurga. Musalla Nabi, tempat di mana Nabi mengimami umat Islam setiap kali bersolat, letaknya di tengah-tengah Raudah. Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir dari mata rantai kerasulan, baginda membawa rahmat ke seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144 mafhumnya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan kembali menjadi kafir? Wafatnya baginda bukanlah bererti lupusnya sinar iman dan Islam dari hati generasi mendatang. Al-Quran dan Sunnah menjadi pusaka peninggalan baginda yang paling berharga buat kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada baginda darjat yang tertinggi, serta anugerahkanlah kepadanya makam yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, sekali-kali tidak memungkiri janji. Kini Masjid An-Nabawi mengalami pembangunan yang begitu pesat di bawah naungan Khadim Al-Haramain Al-Sharifain Al-Malik Fahd Ibnu Abdul Aziz, Raja Arab Saudi. Kawasan terbuka antara bangunan lama masjid dengan pembesaran pertama kerajaan Saudi kini dibina 12 payung mekanikal yang boleh dibuka tutup secara automatik. Setiap satunya menutupi kawasan yang luasnya kira-kira 324 meter persegi. Keluasan Masjid An-Nabawi menjangkau 400.000 meter persegi dan mampu menampung antara 730.000 hingga 1 juta jemaah. Keseluruhan bagian dalaman masjid ini adalah berhawa dingin. Ia dilengkapi kemudahan moden yang sungguh sofistikated, termasuk 6.800 tempat mengambil wuduk, 2.500 tandas dan 560 tempat minuman. Selain itu terdapat 27 kubah mekanikal seberat 8 tan setiap satu, memenuhi keluasan 324 meter persegi. Kubah mekanikal ini boleh dibuka dan ditutup melalui alat kawalan jauh mengikut kesesuaian cuaca. Kerajaan Arab Saudi membelanjakan sejumlah wang yang banyak bagi menyediakan kemudahan-kemudahan ini. Namun, betapa banyak pun perubahan pembangunan yang dilakukan, hakikat yang nyata ialah ketenangan yang dirasai tatkala beribadat di dalam Masjid Nabawi.
Suasana suram senja sebegini bagaikan mengingatkan kita persis perasaan umat muslimin tatkala mendapat tahu itulah kali terakhir Rasulullah melafazkan khutbah wida'nya. Kami teringat lawatan di Jabal Rahmah sewaktu mula tiba di sini. Pada detik itu, keharuan menyapa hati kami. Kerana pada hari wukuf 14 abad yang lalu, pada tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah pernah membaca khutbah kepada 100,000 umat Islam yang berkumpul di sini. Khutbah baginda kali itu lain daripada yang lain. Ia adalah khutbah perpisahan Rasulullah kerana pada usia 63 tahun, tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, 3 bulan sesudah mengerjakan Hijatul Wada, Rasulullah kembali ke rahmatullah dengan menyempurnakan perjuangan para anbiya dan mursalin di bumi ini. Kini, tirai jejak Rasul ditutup buat sementara. Setelah 104 hari, kesemua 19 kru jejak Rasul menjelajahi 6 negara Timur Tengah untuk menjejaki warisan serta peninggalan para Rasul dalam perjuangan menyemarakkan agama Allah di muka bumi ini. Pastinya, pengalaman jerih payah yang ditimba daripada pengembaraan kami pertama meyakinkan kami akan keagungan Allah yang Maha Berkuasa. Malahan, penggambaran jejak Rasul benar-benar membawa kesan yang mendalam terhadap fikiran, perasaan dan kehidupan kami. Kesemuanya itu akan kami abadikan dalam bentuk penghayatan hidup seharian. Barangkali ada indah dan pudarnya persembahan jejak Rasul selama 30 siri ini. Namun, kiranya ia dapat merangsangkan cetusan minat terhadap perjuangan para anbiya dan mursalin, maka kepada Allah jua kami memohon keberkatan. Jejak Rasul adalah siri dokumentari catatan pengembaraan menjejaki warisan serta peninggalan para anbiya dan mursalin di 6 buah negara Timur Tengah dari perspektif seorang pengembara. Ia bukan lakonan semula dan bukan pula suatu dongengan. Apa yang telah dipaparkan dalam catatan pengembaraan siri jejak Rasul ini sememangnya bukti nyata bahawa kisah-kisah yang kita dengar dan baca di dalam Al-Quran benar-benar berlaku pada masa lalu. Jejak Rasul berkonsep universal. Lokasi pengembaraan meliputi Mesir, Turki, Jordan, Yaman, Iraq dan Arab Saudi. Nilai yang diutarakan iaitu mengajak manusia berbuat kebaikan boleh diterima semua peringkat masyarakat, baik di timur maupun di barat. Seperti yang terkandung di dalam ayat 111 surah Yusuf, mafhumnya. Demi sesungguhnya, kisah-kisah Nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang berakal. Pengembaraan jejak Rasul selama 30 siri siarannya adalah suatu pengembaraan menelusuri fungsi asal kejadian manusia yang diperjuangkan umat terdahulu sehingga kini. Moga paparan yang kami kongsi bersama ini akan terus mengukuh dan menyemarakkan lagi pegangan umat Islam terhadap rukun iman yang keempat. Dan setidak-tidaknya mencetuskan minat semua untuk menjejaki kisah perjuangan para nabi dan rasul.